Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okey, kali ini video kali ini ada berbincang tentang sedikit tentang projek aku yang barulah. AS5 Dream Jet 4 stroke 57.5 piston 56. Tapi sebelum tu aku nak buat ringkasan sikit sebab ada yang keliru tentang, sebab ada yang sahabat-sahabat kita yang baru yang baru habis belajar SPM apa semua tu yang nak recall balik formula-formula matematik yang dia orang lupa. Dia orang confuse nak kira CC tu macam mana. Rasa macam asal tak ada jumpa-jumpa. Sebab dia orang pakai ball stroke darat gitu je. Mana boleh kan. Dia kena ada kiraan dia pi j semua tu kan. Jadi hari ni aku nak kongsi lah. Aku ringkaskan serengkah-ringkahnya lah. Sebenarnya dia asal dia 2 pi j kuasa 2. 2 pi j. Pi j kuasa 2 darat dia punya tinggi silinder. So untuk memudahkan aku buat senang. Sebab kita beritahu kan, setiap motor, setiap enjin dia akan bagi bore, lepas tu dia bagi stroke. Bore dengan stroke, dua tu je dalam millimeter. Kalau kat luar negara dia ada pakai inci semua, tapi kita pakai lah. So ini dia formula dia. Okay, unit lah semua. So cc bersamaan dengan bore. Ada kan kita dapat bore kan, contoh AS5 bore 50 stroke 49.5. Berapa cc ni? Macam tu. So kita sebelum kita tengok ni. Cc bersamaan bore bahagi 2 darab bore bahagi 2 darab 22 bahagi 7 darab dengan stroke. Stroke ni panjang stroke yang dibagi tu 49.5 darab je. Lepas tu bahagi 1000. Sebab 1000 ni nak tukar kepada sentimeter ataupun cc lah. Yang ni sebab semua ni. Kalau kita nak tukar awal-awal kepada cm, pening kepala. Sebab kita kena respect lah sahabat-sahabat yang baru nak start balik ni, yang memang kata matematik lambat sikit. Tak apa, kita sama-sama. Okay, sebab ni penting. Sebab dia orang kata, matematik ni tak penting lah. Ada setengah-setengah macam tu lah. Tahu kira tapi 22.7 ni apa bang? 22.7 ni pi. Memang constant. Kekal je. 22.7 ni memang tetap. 22.7 ni. Sebab dia memang constant yang kita kena perlu pakai untuk luas beratang. So, bore bagi 2. Kenapa bore bagi 2? Nak dapatkan jejari. Jejari darab jejari. Jejari kuasa 2. Sama je. Jejari kuasa 2 darab dengan pi. Pi j kuasa 2 lah ni. Lepas tu darab dengan stroke. Stroke ni tinggi dia. Lepas tu bahagi 1000 ni pertambahan untuk tukar unit dia kepada sentimeter padu ataupun cc. So, pakai je formula ni. Bore stroke. Mana-mana motor superbike pun bore dia berapa. Masuk sini lah dia. Bore dia berapa. Lepas tu stroke dia berapa. Ni masuk bore. Lepas tu yang ni masuk lah. 50 masuk sini. 50 masuk sini. Stroke 49.5. Darab dapat semua jawapan dia. So, 50 per 2, 50 per 2, 20 darab 27 dapat 49.5 bahagi 1000 dapat 97cc.23 lah. 97.23 cc ni AS5 Dream standard. AS5 Dream high power standard cc sama. So kalau kita tukar blok 56, tukar je lah. Blok 56 standard 49. So cc dia berapa? Cc dia silap aku 56 122 121 122 macam tu lah. Kira je. Dah bagi formula lah. Basic ni basic 27 apa semua. Okay, itu sahaja. So mana-mana motor pun tukar je. Kalau jack ke berapa ke macam aku, okay, macam aku punya spec ni stroke dia bukan 49 tau. 49.5 bukan. Yang ni 57. So kita kira manually. Yang ni teori. Okay, ni teori. 50. Betul ke 50 apa semua. Bila kita modi kadang-kadang bukan 50, bukan 56 tepat. Gitulah kan. Kita sahaja nak kira tepat ke tak. Kita kira manually. Maksudnya pakai Kelly dapatkan bore dengan stroke dia. So bore dengan stroke dia. Bore kita kira silinder tau. Jangan kira ukur piston tu. Jangan ukur piston. Sebab kalau korang masuk drag, masuk mana-mana pertandingan, kalau korang menang ke podium, enjin akan buka tau. Head akan buka. Dia akan kira stroke. Dia kira ni, dia kira 3 benda sebenarnya. Untuk kira stroke, dia kira deck clearance dengan sampai bottom deck center berapa dalam dia. Lepas tu tolak deck clearance tu dapat cc dia. Kalau kira daripada atas sampai bawah, banyak cc-nya. Kalau deck clearance kalau dalam, jadi disqualify pula. Jadi setiap pengganti tu dia tahu dah nak kira macam mana stroke. So, kejap aku set up jap. Okay, aku set up buka lampu jap. Betul, buka lampu. Okay. Baru betul buka flash. Okay, so nampak piston flash cantik. So piston. Okay, ni piston ni ni
top dead center betul-betul. Top dead center bila kita gerak dia tak tu dah. Dia tak gerak, dia duduk situ kan. Kita buat gerak. Okey. Ni top dead center, kita tengok dia punya dead clearance ukur. Tapi yang ni aku dah buat kosong, betul-betul kosong. Aku buat tak ada gasket lah langsung. So tengok Okey betul ni kosong, tak ada dead clearance langsung ni. Kosong. Kosong terus Kalau kita ukur pun tak dapat punya. Ini memang tak ada gasket. Aku letak saja je gitu. Ikat dengan Allen key jangan bagi dia gerak. Ikat dengan Allen key belah sini tak nak bergerak. So ni memang top dia ni tak ada. Kena dead clear kosong. That's mean kalau aku ukur dalam dia ni ataupun piston ni memang tu ada stroke dia. Tak payah tolak apa-apa dah. Dulu kan kena tolak dia yang timbul tu kena tambah. Kalau dead clear kena tolak macam tu kan. Ni tak payah. So yang ni ni memang ingat memang yang ni sebab blok ni dah masak. Blok ni dah 30,000 km dah. Memang ringan dah. Tapi dia tak gegar, tak ada apa lagi. Yang ni memang betul-betul masak ni. Yang ni ada kesan-kesan hitam tu bukan salah. Dia ada debris tu. Dia macam minyak hitam tu. Dia lekat kat situ. Yang ni dia dah masak kat dalam tu. So dia dah mirror finish ni memang dah masak. Orang pun tahu. Kalau ada garis-garis memang dia baru lagi lah. Ni memang dah lama blok ni. Blok ni melok dah masak. Lepas tu kita ukur stroke dia kejap. Okay, ni betul-betul bawah ni. Okay, so kita ukur stroke dia. Kita on dulu macam biasa. On. Terbalik. On. Tentu kita zero balik. 8. Okay, zero balik. Buka unlock dia. Alah. Dia ni tak center pula. Okay, betul tu. Okay, kosong. Lepas tu kita buka. Kita buka lebih daripada target kita. Sebab stroke ke 57. Nak kira betul 57.5 tu. So kita buka lebih daripada tu macam biasa. Okay, 60 kan. Lepas tu yang lagi kita tolak. So nak ukur ni. Nak ukur mana? Okay, nak ukur ni. Kita ambil tepi tau. Bukan tengah, bukan cembung, bukan cengkung, bukan dia punya dish. So, lepas tu kena kat bawah ni kan. Kena kat bawah ni. Tolak sampai dia kena tepi tu. Dah. Dah kena kan. Lepas tu dah kena macam tu. Angkat. Okay, 57.28 macam tu. Okay, 57.5 lah. Aku tolak terlebih ke? Macam tu lah. 57. Tapi 57. Tu yang penting 57.5. Lebih jauh daripada yang standard. Standard punya berapa? 40? 49.5. 57. Kalau kita kira sekali lagi. Okay, kita kira sekali lagi. Kosong. Kita keluar lagi 60. Tadi aku terlanggar kot. Okay, tapi 57.5. Ikut teori yang dia bagi. Z4. 57.5. Sepatutnya. Okay, sekali lagi kita kira. Okay, macam ni. Tolak. Okay, alah terlebih. Tak apa. Betul tu. 57.36. Jadi sebab kita lebih. Patut pun aku ingat tadi. Okay, 57.36. Okay, tak apa. Kita ambil 57.36. Okay, kita ambil. Untuk orang kata kira betul. Bayangkan ini drag Orang kata okay. Bor. Stroke dia berapa? 57.336 Okay, kita ambil muka surat baru lah. Korang tak nampak. Okay, sekejap kita tulis dulu. Stroke 57.36. Okay, ni. Nanti kita kira 57.36. Okay, bor pula. Ni basic. Kita kongsi-kongsi. Benda asas di sini memang kata bosan lah. Tak apa. Kita saja bosan-bosan nanti okay, nanti bosan-bosan kita check spek ni lah. Kongsi spek ni lah. Apa aku buat nanti, apa semua result akan datang macam mana. Ni aku baru kumpul barang. Okay, mana boh. Ni susah sikit boh sebenarnya. Kena nak cari yang betul-betul diameter dia ni. Biasa orang agak-agak lah. Okay, boleh tu. Okay. 55.8. Dia 56 ni. Tapi aku tak dapat yang 56 tu. Sebab nak tarik pun saya ingat pun tak boleh sebenarnya. Dia memang 50. Kita ambil 55.8. Ni orang kata manual punya. Yang betul punya. 55.8. 1. Bor. Okey, ni yang kita dapat. Kita ukur lah. Ni macam kita lawan drag ni. Kita ukur. So, kita kira lah. Okey, sekejap. Aku set up sekejap. Senang nak ke kamera. Okey. So, bawah apa semua kita kira. C bersama bor bagi 2. So, bor dia. Formula tadi bor bagi 2 baru dia tahu kan.
Okey, 55.81 bagi 2 darab 55.81 bagi 2 darab 22/7 darab 57.36 bahagi 1000. Tak muat. 1000 lah, bagi 1000. So, kita kira sama apa. Okey, formula yang aku kira. Korang boleh kira juga. Aku kira terus je. Sebab kalkulator aku ni susah nak tu. Jadi 55.81. 55.81 81 bahagi 2. Okey. Darab 55.81 bahagi 2. Tutup aku ni. Darab 22 bahagi 7. Darab tinggi dia berapa? 57.36. 57.36. Kalkulator ni button dia rosak. Juga ni. Bahagi 1000. Betul lah. 140 cc. 140.36 cc. Korang boleh kira saya mak balik. 40.37 lah. 38 lah. 38 cc. Ni lah projek aku. Oh, besarnya cc lah. Ni cara kira cc dia. Ada lagi yang besar, yang spek 62 tu lagi besar lah. Macam tu. Okay. So, ni kategori underscore ni. Sebab stroke dia lagi panjang daripada piston dia. Piston dia 56 lah. 56 stroke 57. Ni underscore. So, dia bermain RPM bawah hingga pertengahan lah. Nak sedap. RPM dia bermain RPM bawah sikit. Respon dia okey, tak ada masalah. Dia punya nafas, dia punya respon je macam respon dia agak slow sikit kalau dibandingkan dengan oversquare. Oversquare respon dia tinggi sikit tapi torque dia kurang. Dia gitulah, bermain gitu je lah secara teorinya. Tapi dari segi praktikalnya macam tu juga. Semenjak aku jack road ni, dia torque dia lain macam. Torque dia memang sangat padu lah. Okay, so menambah masa sikit untuk share apa yang aku buat dengan ni. Okay, untuk motor aku ni, aku banyak pakai barang yang dah masak lah. Maksudnya barang yang second hand, yang masih boleh gunakan, yang dah masak lah orang kata. Daripada motor lama. Sebab motor sebelum ni, sebenarnya tak habis tempoh lagi. Ikutkan aku punya target nak capai lagi 10,000 kilo dan tu. Tapi biasa PKP lambat. Nak tunggu lagi lambat. Jadi macam banyak pula barang aku yang dah siap tu tak terguna kan. Jadi aku pun terus buat projek. Cuma crankshaft tu tak sesuai kat blok sana. Aku takut pecah. So yang ni aku pakai crankshaft Dream Orimoto kiri kanan, yang dah buat reball 56. Okay, spek lama dulu 56 standard modi. Sekarang 56 J4 iaitu 57.5 lah secara teorinya. Dengan yang kita kira tu 57.3 berapa entah kan. Okay, so aku pakai hand clutch juga. Yang ni aku baru buat Yang ni aku buat baru. Aku beli semua. Kiranya aku dah beritahu itu. Nak buat enjin seketul tu senang. Kan orang akan pernah kan. Okay, aku nak tukar spek, tukar blok, tukar head kan. Jadi lerai kat bahagian ni je. Yang ni pakai rumah asal lagi. Jadi aku ni lain sikit. Lagi kasar sikit. Tak apalah sebab EX5. EX5 ni tak macam tu. Dia cost dia 1000 je. Kalau beli barang kecil-kecil barang ni. Beli clutch. Clutch ni aku beli clutch murah lah. Clutch murah tapi spring aku tukar. Spring terbaki 2 biji. Spring racing biasa. Racing juga tapi biasa punya. Yang jenama W standard je. Dia macam keras sikit tapi standard lah. Keras yang terbaki tu keras sangat. Jadi pakai 2 je. Lepas tu spring biasa. Kacut lah. Lepas tu yang ni asal-asal aku beli ni, aku dapat yang high power punya. Okay. Dia kecil. Dia tukar balik pakai Dream. Plate Dream. So senang nak ikat dulu. Lepas tu baru ikat dia punya tu. Apa nama, nut bintang tu. So yang lain aku beli satu set. 80 lebih full set. Cuma yang ni aku modif lah. Sebab auto clutch aku buka. Buang rebag dia. Pasang benda ni. Dan yang ni seperti aku cakap dulu. Awal-awal dulu video aku pernah buat dulu kan pasal ni. Yang ni kena benam. Ambil drill je. Drill size berapa lah. Aku ambil M8. Sekejap drill yang ni. Tapi yang ni untuk buat trade lah. Drill yang size ni. Entah berapa mm. Tapi besar lah. Ambil drill. Separuh je tau. Drill separuh je. Untuk benamkan dia punya kepala Allen key sahaja. Okay. Oh, sorry. Untuk benarkan kepada Allen key dia saja. Siapa terbenam. Sebab apa? Nanti terantuk dengan dia punya housing. Ni, kejap aku ambil je. Okay. Dia akan terantuk dengan housing ni. Okay, ni. Kejap. Pusing dulu. Okay. Iya. Okay, ni ada housing clutch tangan lah. Aku beli ni pun aku beli murah.
60 lebih aku dapat. Paling murah sekali lah. Jenama dia memang untuk Honda. Dia bukan jenama brand. Dia jenama biasa je. OEM tapi hand clutch punya modifikasi. Barang sama sebiji, tapi murah. Okey, dalamnya ada OIC, kena pasang sendiri lah. Susunan dia benda ni, batang ni. Lepas tu ada O-ring kat situ. Lepas tu masuk spring ni, ada O-ring saja masuk spring. Lepas tu okey, yang dalam ni pula kena masuk dia punya bearing kacang tu, bearing roller bearing. Lepas roller bearing, susunan dia ni. Roller bearing, oil seal, O-ring dekat batang ni, spring, lepas tu batang ni ketuk bawah, pop masuk dalam. Lepas tu kat dalam ni pula, ni punya je. Push rod je. Push rod ni masuk dalam ni. Push rod ni masuk dalam ni. Macam tu. Lepas tu dia akan bagi bearing kacang tu ada dua tau. Bearing kacang kat sini. Bearing roller bearing lah. Roller bearing kat sini satu. Yang ketuk awal-awal tadi. Yang tu jangan ketuk tau. Yang ni kita boleh press pakai nut bolt. Ikat atas dengan bawah. Lapik skru nut banyak sikit. Lepas tu dia akan tekan lah. Ketatkan skru tu. Kepit je. Masuk dalam. Kalau ketuk takut pecah. Yang kena ketuk yang ni. Yang ni ketuk je lah. Nak press tak dapat. Ketuk je. Ketuk pakai bolt. Lepas tu masukkan. Ni bearing biasa, bearing roller bearing yang size 10. Dia pun bagi juga. Dia bagi scanner package. So tak perlu carilah. Dia bagi yang ni dengan bearing sini. Okay, beres. Clear. So yang kena benamkan nut Allen key ni sebab dia tergantung kat sini. Kat sini. Kat bintang-bintang ni akan terlanggar. Ni bukan terlanggar. Ni memang manufacturer punya ni. Dah ada dah defect. So yang ni dia akan terlanggar. Jadi kena benamkan lah. Yang ni. Lepas tu bang, kalau yang jenis model tak ada benda ni dengan yang ada benda ni macam mana yang lebih baik? Yang mana lebih baik? Bagi aku yang ni lebih baik sebab dia ni filter ni. Ni sebagai filter centrifuge. Bila dia bergerak, minyak tu akan ada habuk-habuk semua dia akan terpendap kat sini. Sebab tu bila korang buka kan akan dapat tarik ni akan keluar tarik-tarik minyak tu melekat kat dalam ni, berkumpul dalam ni. Lepas tu pakai gasket biasa pun boleh pakai. Ikut gasket biasa pun boleh pakai. Okay. Tapi untuk package ni aku pakai stopper Tobaki tau. Ini Tobaki punya. So, tapi aku modify lagi. Yang ni aku tak pakai yang nut ni bagi tu. Nanti tergantung dengan sini. So, aku pernah cakap dulu masuk tu boleh. Lepas tu kena lay kan nut belakang ni. Sekejap. Okay, kau kena lay kan nut belakang ni. Tapi aku tak lay. Aku tukar Allen key tu. Aku terbalik kan. Tu, ni nut Allen key tau. Nut Allen key. Mana tak nampak? Ni. Allen key aku pakai. Ni nut Allen key. Lepas tu kau lawang di belah sini. Dia terbalik lah. Dulu Allen key masuk sini. Nut belah belakang lah. Ni terbalik. Lepas tu matikan nut dekat dia ni. Lepas tu orang tanya macam mana nak hold ni. Hold dengan cocok dengan pisau ke apa ke. Tak nak bagi dia berpusing. Bila dah once dia rapat ke bawah. Dia ketat lah. Tak bergerak lah. Ketat. Dan nut dia tu nut yang jenis ada lock tight. Ada plastik tu. Tak akan tercabut lah. Aku dah pakai kat motor sekarang pun. Aku dah lama pakai. Okey, tak ada masalah. Dan ini paling kemas lah. Tak payah nak lay semua. Sebenarnya konsep yang betul dia adalah lepas kita pasang skru nut dia semua, pasang kat sini, baru ketatkan kan. Sebab nak center dulu. Lepas dah center masuk semua, baru ketatkan skru ni. Lepas tu pergi kedai welding. Lepas tu cabut skru ni. Kena cara paling betul lah orang kata. Sebab dia memang kena welding sebenarnya. Sebab yang tu orang kata sekadar untuk pegang je. Tapi bila dah pegang tu, dah center semua. Untuk centerkan dia, lepas dah center, pergi welding, pasang, matikan je. Gitulah. Ikutkan dia kata titik je. Kalau nak bagus, welding penuh. Tapi bagi aku buat macam ni pun dah cukup. Aku pakai pun dah lama. Tak pernah tercabut pun. Tak longgar, tak apa pun. Okay. So yang ni plate aku pakai yang sekali lah. Semua aku tukar spring saja. Sebab masalah ni tak split lah. Yang paling penting sebenarnya plate tu sebenarnya. Clutch plate tu sebenarnya yang bagus macam dengan spring lah dua-dua. Tapi kalau untuk yang standard punya spring je lah kita tambah. Sebab dia setakat ni clutch yang split tu masalah ni harus apa ni yang plate besi ni dah licin dah. Aku pernah tau tukar plate baru pun, plate yang racing punya baru pun tak dapat juga. Kalau sekali aku tukar yang metal plate yang besi tu, yang baru yang ada bintik-bintik barulah rupanya besi tu. Okay, sebab tu kadang-kadang kena tengok juga. Kadang-kadang pakai spring keras pun kena split juga. Rupanya benda tu kena tengok juga yang mana. Tapi yang paling penting kalau clutch plate kena check mana-mana upgrade. Tapi biasanya spring membantulah. Kalau pakai spring keras ni sangat membantulah. Okay. Sebab kalau nak harapkan plate yang racing tu, kalau spring tak kuat sama juga. Sebab tu dia ada jual spring racing clutch. Sebab tu ada tujuan dia jual kan. Okay, sekejap.
Okey, ni bahagian belah rantai timing pula. Okey, aku dah pakai benda ni. Yang ni aku dah modif macam biasalah. Yang aku cakap kalau nak pakai ni, nak mudah kerja akan datang, potong siap-siap. Urut tu kita potong separuh, lepas tu kita buat screwdriver lepel lah. Yang ada kan macam Penado tu. Senang nak masuk screwdriver lepel nanti. Screwdriver kepala rata tu untuk rapatkan dia. Untuk akan datang lah. Tapi nak cabut ni macam mana bang? Nak cabut, nak tukar baru kan? Yang ni kena hancurkan lah. Kalau tukar baru. Ambil screwdriver, ketuk, ni akan longgar. Jadi urut ni, tarik. Ni tinggal dulu situ. Tarik urut dia. Cabut yang hitam ni, yang dah hancur ni. Lepas tu, bila nak masuk, cabut dia punya kepala ni. Cabut, tinggal urut. Lepas tu, masuk urut dulu. Sebab urut tu dah pendek, korang boleh selit. Roller ni baru. Selit macam tu. Dia kena one shot je. Kalau masuk, salah masuk, nak keluar balik, susah dah. Sangkut dah. Dia one shot dia. Tekan sikit, kep. Dia masuk je, kep. Terus, pasang. Lepas tu ambil screwdriver, tahan dia punya roller tu, pulas benda ni. Pulas. Yang akan rapat lah. Tak cabut ke bang? Tak cabut. Okey, kalau potong separuh memang tak cabut lah. Biasa separuh lebih sikit pun tak apa. Tak ada masalah, takkan tercabut. Aku potong banyak pun gitu. Tak ada banyak, tapi banyak lah daripada separuh. Okey. Sebab dia lagi mudah nak masuk lah. Okey je, dia ada had dia. Tebal berapa mm tu. Okey je, tak ada masalah. Dia kuat. Okey. Lepas tu untuk yang ni, aku pakai Teflon dia. Dan terbukti lah tahan lama Teflon ni. Sebab korang selalu hancur kan, yang getah hitam tu kan. Lepas tu mula timing chain longgar, tak. Dah spring dah kuat bang, tapi tak, memang dia tak sampai. Dia tolak sini je. Kalau ada benda putih ni tinggi. Kalau yang hitam tu, pendek je. Yang Teflon ni tinggi, tolak lagi. Tegang lah, lagi kuat lah. Tak ada kuat sangat, tapi okey lah. Ni boleh main lah ni. Spring pun aku pakai spring racing. So stroke dia, lepas tu orang kata rantai timing, berkaitan rantai timing ni, kita tengok sini. Berapa banyak dia lapik ni. Sebab head block ni dia tak ada apa pun, tak ada head tebal, block tebal, kilang. Dream ni tebal sikit, tak ada. Dia memang dream, class 1. Memang tebal dia tebal class 1. Dream tebal dream. Cuma yang berbeza kemungkinan piston. Tapi piston tidak mengganggu pun. Tidak mengganggu ketegangan timing tu. Yang mengganggu ketegangan timing chain tu adalah blok gasket. Ataupun blok tu kita tapik. Kalau gasket kertas standard kilang. So timing chain standard kilang. Kalau kita lapik 3mm tak boleh pakai dah. 3mm tu saya tak kena pakai class 1. Tapi roller block ni pakai S90 punya besar. Okay, S90 kejap aku tunjuk contoh sekejap Okay. Ni roller block standard tapi yang ni jenis tak ada bush ni. Yang murah punya tak ada bush. Tapi size dia. Ni size S9 standard. Okay. Kejap kita ukur berapa ni. Caliper punya entah. Okay, ni standard punya. So kita on dulu. Okay. Ni standard Lebih kurang. Lebih kurang ni 43 lebih. Aku kira sampai dia garis luar dia tu. Ni 43. Betul 43 43.5 7. Okey, 43. Okey, ni standard sini kelebihan dia boleh masuk daripada sini ataupun dari sini. Boleh masuk dekat. Kalau nak pasang ni daripada sini, kena pasang dia dulu baru pasang roller ni Okey. Kalau kita ketuk kena ketuk balik. Kalau tak nak angkat head lah. Tapi kalau keadaan macam ni, atas bawah boleh. Masuk ke atas pun boleh, masuk ke bawah boleh. Tapi roller block racing S90 besar tau. Tapi lepas mana ni? Tapi dia boleh hanya masuk ke sini saja. Mana sini tak lepas sebab dia besar sangat. Iaitu ni dia. Ni S90. Bukan depan belakang ni, memang besar tau. Okey, aku letak sebelah belakang. Ni. Aku rapatkan besar gila. Tapi lepas tak? Lepas. Dan dia ni tebal. Nampak? Ni kecil Dia tebal. Tebal dia ni cukup-cukup ngam-ngam. Tapi dia free. Memang lancar. Memang gerak lah orang kata. Memang bergerak lah benda ni. Tak lekat dalam tu. Cuma dia hanya boleh masuk ikut atas saja. Bawah tak lepas. Tapi sangat bagus lah untuk yang modi-modi rantai. Pakai blok ni tapi kendor sangat. Pakai yang ni memang dia akan cover balik lah. Biasanya jet 3. Naik 3mm sini pakai terus yang ni. Naik 3mm sini kan tegang kalau pakai yang 88 punya kan. Jadi pakai kelas 1 90. Pakai 90 kendor pula. Tegangkan dengan ni. Macam tu. Cara dia orang buat lah. Ni orang yang kongsi. Aku pun tak tahu kat. Tapi biasanya memang betul ni standby je. Kalau ada nak buat projek lagi 3mm. Sama ada 3mm kat sini. Ataupun 3mm di kelas 1 tu. Pakai rantai 92. Kendor yang sikit kan. Kalau kita jack 92. Pakai roller block S90. Macam tu lah untuk tegangkan balik. Sebab dia kalau kendor tak cantik sini. Dia macam
dia punya curve kuat sangat, rantai tu macam bengkok sangat, dia tak lurus sangat. Dia kena lurus sikit, jangan bengkok sangat. Jadi berat nanti rantai. Tersekat-sekat nanti. So, okey, lupa. Roller block. Okey, yang tadi 43.57. Okey, ni S90 punya. S90. Okey. 52. Gila. Besar. Tadi 40 lebih. Ni 52.31. Mana? Okey, ni yang kecil tadi. Iya, tolak. 43. 50 dengan 43 apa? 50-40. Besar lah. Okey. Itu roller block S90. Boleh pakai? Boleh pakai. Ni memang Japan punya banyak keluar. Okey. Masuk macam biasa je. Masuk skrin macam biasa je. Tak ada sangkut, tak ada apa, tak je. Kena lay ke bang? Tak payah. Masuk je. PMP je. Okey, itu bahagian roller. Okey, yang lain head nanti aku tengah order. Head 24-28 juga pakai. Siap aku rendahkan sebab ni yang dah flight kan. Cuma untuk yang ni lagi tinggi kok. Tinggi sikit dia punya balance factor dia. Sebab piston ni ringan sikit daripada piston sebelum ni yang buat balance factor tu. Balance static balance tu. So, ni jadi 70% lah. Tapi dia sama lagi 70% lagi. Yang itu 69 point lebih. Yang ni 70.1 macam alah lebih kurang je sebenarnya. Piston 56 ni sama berat je. Yang jadi ringan sebab aku buang dia punya ni. Aku buat pocket valve jadi ringan lagi piston ni. Tapi kita tengok gegar ke tak gegar. Tapi memang gagal ni. Stroke dia kuat. Tapi gegar tak gegar aku tak jamin lagi. Yang ni blok masak jadi lebih ringan lah daripada tu. Bearing pakai C3 full set. Cuma C3 untuk bearing ni aku pakai yang second hand lah. Yang sebelum ni lah. Yang use. Untuk gearbox standard. Ni gearbox standard. Kenapa gearbox standard? Kamu kata, wah bang, mesej. Bang nak pakai gearbox standard ke? Hari tu cakap gearbox standard. Gearbox standard sebab aku malah pakai sprocket kecil. Sebab bagi aku 28 tu paling kecil lah aku nak pakai. Sebab aku pakai sekarang ni 16-28 kat motor aku sekarang ni. Gearbox racing tau. Jadi gear 4 dia ringan lagi. Macam minta gear lagi. Walaupun dah pergi 1.2 dah, 1.2 GPS lah, tapi rasanya nak pergi lagi macam ringan lagi gear tu. Rasa macam tak nak dah kecilkan lagi sprocket, tak nak dah. Tak nak sebab 16-28 okey. Kata ada lagi bang, pakai lah 15 25 15-26. Oi. Kecil sangat sprocket aku tak yakin sangat sebab aku pakai rantai 428. 428 ni tebal rantai dia. So bagi aku tengok paling cantik sprocket belakang 28 je. Depan sebenarnya boleh pergi sampai 17, 18 semua, tapi aku pakai rantai O-ring. Kalau pakai lagi besar sangkut. Okey, jadi saya rasa itu limitation. Jadi aku kekal dengan 16-28. Untuk yang ni aku kena beratkan lagi. Macam mana aku beratkan lagi? Ya, aku pakai gearbox standard lah. Gearbox standard gear 4 dia berat. Gearbox standard. Gearbox racing nisbah dia 1.0. 1.0. Yang ni bawah 1.0, 0.9 lagi berat lah. Gearbox dia lagi berat sikit. So tak payah nak pakai sprocket berat-berat. So gearbox dah berat. Okay, sebagai yang faham-faham lah ni. Okay. So yang lain tak ada apa. Just PMP je lah. Cuma ni tunggu barang je. Nak buat enjin sebiji. Cuma aku tak beli bahagian magnet je. Yang ni aku apa-apa saja yang melibatkan minyak hitam terkeluar. Tak nak bagi minyak hitam keluar. Iaitu penutup ni semua aku belilah. Bahagian magnet dengan coil semua tu pakai yang motor. Pakai motor tu lah. Alih je lah. Yang tu mudah nak alih. Benda tu lepas tu tapak, letak kaki semua tu, stand semua tu pakai yang sana je lah. Dan tu kongsi. Yang dikongsi magnet, cover magnet, benda-benda ni, tongkat semua tu, exhaust, tu kongsi lah. Carburetor tak kongsi. Carburetor set aku buat nanti. Sebab malah nak kacau carburetor tu. Sebab carburetor melibatkan setting. So malah kacau setting yang motor sekarang. Sebab kalau apa-apa hal setting ni tak menjadi ke, tak berapa nak touch up balik ke, aku turunkan enjin seketul je, masuk balik enjin tadi. Macam tu. Senang. Sebab barang tak mahal sangat. Sebab biasalah semenjak aku berkenalan dengan motor-motor mahal, berkenalan tak beli. Waisuku ni barang dia, ya Allah, kecil je pun dah beratus, injektor pun dah beratus. Aku buat enjin sebiji 1,000. Enjin sebiji 1,000 je habis. Kalau 1,000 tu Waisuku dapat apa je Aku boleh buat enjin sebiji. Campur lah dengan barang-barang lama. Tapi maksudnya nak buat tu kos dia tak tinggi lah. So aku buat enjin sebiji senang. Okay, kalau nak buat apa, tukar. Masuk yang ni, buat projek yang ni. Masuk yang sana, buat projek. Maksudnya turunkan enjin lama, buat projek. Enjin yang ni masuk, ganti. Boleh pakai motor tu. Okay, lepas dah siap projek ni, masuk balik. Tukar-tukar macam tu lah, senang. Tak makan masa lah. Sebab aku kalau buat, memang makan masa. Sebab main cabut pasang, sebab enjin yang sama, kita kena siapkan hari tu juga nak pakai motor.
Kali ni enjin dah siap, masuk je, sangkut je. Ibarat macam kau orang beli enjin Lifan lah. Turun, sangkut je. Turun yang lama, sangkut enjin Lifan. Macam tu lah. Set up sikit. Macam tu. Yang ni lagi mudah nak set up. Enjin yang sama je. EX5 juga. Lifan tu kena check wiring lagi Lifan lah. Dengan yang pipe ni. Pipe ni sangkut kat Lifan. Saya nak sangkut air sini kot. Kena lay sikit bahagian kat body tu. Okay. Gitulah. So yang ni dah settle. Orang gila. Pulas tangan je. Pulah pun tak ada pakai apa-apa. Pulah gitu je. Memang ringan. Sedap. Okay, yang lain tak ada. Itu saja. Kalau nanti apa-apa aku akan review balik lah. Apa-apa topik. Banyak lagi topik. Bahagian head nanti. Bila dah sampai head, aku akan cerita pasal nak die cam cara lama. Macam mana nak cari titik tengah. Die cam tujuan dia cari titik tengah je. Tu tujuan dia sebenarnya. Tujuan dia die cam untuk cari titik tengah. Untuk die cam tu, setting cam tu. Untuk setting keseluruhan motor adalah tengok duration dia lah. Duration dia ngam tak siap apa-apa jadi. Tapi biasanya sepatutnya die cam dulu. Die cam dulu secara lama sebab tu dia die cam dulu. Macam mana nak die cam kena pasang lah. Tak, pakai head je. Kat head tu pusing-pusing ni alih kat kertas macam aku buat dulu. Nanti aku tunjuk cara dia macam mana. InsyaAllah bila sampai head. Okay. Lepas tu terus je alih ke kertas. Terus dapat data dia. Contoh dapat data kat head tu. Dia tak pasang lagi tau. Head tu data cam. Cam dia duration bla 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 bla. Titik tengah dia akan menghasilkan LSA bla bla bla. LSA berapa, betul IVC berapa. Dapat je IVC boleh set up. So dah terus dapat. Tak pasang lagi dah tahu dah set up berapa. Kita kena pasang. Kita kena set. So setting set up. Jangan lebih pada berapa. Jangan kurang pada berapa. Duduk tengah-tengah tu je. Anggar-anggar je. So kalau rendah tak apa. Jangan tinggi. Biasa ambil yang range tu. Berasa dalam range. Tapi aku suka duduk bawah sikit. Itu je. Okay, lepas tu lepas tu aku tanya bang, apa kelebihan di CR rendah bang? Kalau kita setting kan CR patutnya 10 sebelah, kita ambil 10 je yang paling rendah. Apa kelebihan? Kelebihan ni kalau boleh pakai komputer besar, kau boleh pulas ketul. Komputer besar ni kalau pulas dia macam quick throttle tau, macam fast throttle tau. Dia masuk banyak. Kalau kau buat CR tinggi knocking. Knocking tu tak semestinya kat sini piging bunyi tak, dia akan bunyi kat bearing, dia akan senok kat sini. Ada benda-benda yang longgar macam bearing apa semua, dia akan bunyi longgar kat situ. Ada bunyi ketuk-ketuk kat sini, area sini. Okay, lepas tu dia akan hilang. Lepas tu kalau lepas sikit, hilang. Bila pulas ketul ada load ke naik bukit kan, kadang bunyi. Ketuk-ketuk tu. Bagi low sikit. Compression dia terlalu tinggi. Biasanya berlaku pada motor yang dalam pantang. Dalam pantang biasa lah. Aku pun baru ni pun ada berlaku gitu. Ataupun pada motor-motor high compression lah. Terlebih tukar cam. Salah tukar cam. Cam yang sebelum ni dah okey lah. Dia tukar cam. Ingat bagus tak bagus. Salah duration. Okay. So itu saja. Dapat akhir nanti aku akan ajar teknik baru lah. Teknik orang lama macam mana. Pakai kertas je. Tak payah pakai tak ada diri wheel tu. Kita nak tahu cam tu support berapa, siap berapa. Boleh lepas macam mana. Okay. Itu saja. Sebenarnya dia untuk teknik tu dia lebih kepada perbandingan cam. Okay, cam ni knocking. Kena cari cam lebih tinggi sikit lah. Faham tak? Lebih tinggi sikit lah duration dia. So die macam aku buat tu. Secara rough. Kena tinggi sikit. Okay, baru pakai. Lifting tu kena jaga lifting. Lifting ni gila laju piston. Okey lah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.